Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Terima kasih kepada pihak Yayasan Taklim kerana telah menganjurkan kuliah khas pada pagi ini berkenaan dengan topik yang sangat berkait rapat dengan musim kita pada hari ini, itu musim haji, di mana ada di kalangan kita yang mendapat jemputan menjadi Duyufur Rahman. Sekarang ramai di kalangan mereka yang sedang berada di tanah suci Mekah mengerjakan ibadah umrah dan menunggu saat wukuf di Arafah untuk mengerjakan haji bersama dengan jutaan umat Islam, umat manusia di Mekah. Dan kita mengambil perasaan itu bersama-sama, merasai bagaimanakah kenikmatan suasana beribadah dan juga cabaran yang dihadapi oleh mereka yang menuntut kesabaran dan ketabahan. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, tajuk yang kita nak bincang pada pagi ini berkenaan dengan ibrah daripada ibadah haji. Walaupun tajuk ini berkali-kali diulang dalam khutbah, dalam tazkirah, dalam usrah, dalam pertemuan-pertemuan, baik juga untuk kita melihat dari sudut ibrah dari ibadah haji yang kita laksanakan ini, sejauh mana dia memberi kesan kepada kita. Memberi feel dan pengajaran kepada kita. Apabila kita memperkatakan berkenaan dengan ibadah haji ini, Nabi SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Hendaklah kamu mengambil ibadah haji ini daripadaku. Kamu melihat daripadaku dan kamu melaksanakan seperti mana yang aku laksanakan. Dan sebenarnya ibadah haji ini bermula sejak sekian lama. Bermula pada zaman Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim AS adalah salah seorang Nabi yang hebat, yang terkemuka. Dan baginda menunjukkan kepada kita suatu suri teladan yang baik. Qad kana fi Ibrahim. Baginda mempunyai peranan penting dalam sejarah Islam, termasuklah dalam konteks ibadah haji. Dan ibadah haji ini dia mempunyai beberapa aspek yang menggambarkan ibrah ataupun hikmah yang boleh kita pelajari dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Ibrahim itu sendiri. Kita pernah mendengar cerita Nabi Ibrahim menyembelih korban. Kita pernah dengar Nabi Ibrahim mendirikan Kaabah. Kita dengar juga bagaimana sejarah melontar jamrah. Selain itu, berkaitan rapat di antara keluarga Nabi Ibrahim sendiri. Isteri dan puteranya Siti Hajar dan Nabi Ismail. Sehingga Allah Ta'ala merakam peristiwa ini tentang ibadat sa'i antara Safa dan Marwah. Kalau kita tengok, bagaimanakah aspek penting untuk kita lihat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-27 dan 28. Ayat ini seringkali juga kita mendengarnya di mimbar-mimbar khutbah. Maksudnya, wa'adzim fin nasi bil hajj. Hendaklah mereka menunaikan ibadah haji ke Baitullah di Mekah. Tempat kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Supaya mereka menyaksikan, liyashhadu manafi'a lahum. Menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka. Wa yadhkuru ismallah, dan mereka ingat, berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari tertentu ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kerana pengurniaannya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak untuk dijadikan korban. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dengan yang demikian, kamu makanlah daripada daging korban itu dan berkongsilah, berilah kepada orang susah dan orang fakir. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala memerintahkan supaya mengambil ataupun mengajak, menyeru umat manusia untuk mendirikan ataupun mengerjakan ibadah haji. Selain itu kita tengok salah satu aspek penting dalam ibadah haji ini ialah penyembelihan binatang korban. Dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada penyembelihan korban ini dapat dilihat daripada kesetiaan Nabi Ibrahim ketika Allah Ta'ala menguji kejujurannya. Satu perintah yang sangat berat bagi kita seorang insan biasa. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 102. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Nabi Ismail sebagai korban. Melaksanakan perintah Allah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Apa maksud? Peristiwa ini berlaku ketika anaknya Ismail telah sampai ke umur yang membolehkan dia berusaha untuk bekerja bersama-sama. Berusaha membina ummah bersama-sama. Maksudnya anaknya sudah sampai umur besar, remaja. Dan Nabi Ibrahim berkata kepada anak kesayangannya, wahai anak kesayanganku, ya bunayya. Satu ungkapan dalam bahasa Arab menunjukkan bahawa kebapaan anak kesayanganku. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka cuba berikan pendapatmu. Fikirkanlah apa pandanganmu. Agak-agak apa yang respon daripada anaknya Nabi Ismail? Anaknya menjawab, wahai ayah, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. InsyaAllah ayah akan dapati aku dalam kalangan orang-orang yang bersabar. Namun Allah Ta'ala menyedari perkara ini dalam ayat seterusnya. Ketika penyembelihan itu hendak dilakukan, Allah menggantikan anaknya ini dengan seekor kambing.
Dan ini sebenarnya membenarkan menerima kesungguhan ketaatan daripada Nabi Ibrahim kepada Allah dan keikhlasannya untuk melaksanakan perintah Allah walaupun berat. Tapi hari ini kita bukanlah, tak sampai kita diperintah untuk menyembelih anak sendiri, bukan itu. Tapi kita masing-masing ada Ismail masing-masing. Sesuatu yang kita sayang, sesuatu yang kita cinta mungkin berupa anak, berupa pasangan, berupa kehidupan, kesenangan, kemewahan yang kadang-kadang menuntut untuk kita mengorbankan. Inilah Ismail kita. Mungkin setiap orang berbeza. Ada orang yang ada isteri, itulah Ismailnya. Ada orang yang mempunyai suami, itulah Ismailnya. Ada yang mempunyai anak, itulah Ismailnya. Ada orang yang mempunyai jawatan, itulah Ismailnya. Yang perlu dikorbankan apabila diminta dalam melaksanakan ketaatan. Itu simbolik ibrah daripada kisah Nabi Ismail yang sanggup untuk dikorbankan, dan bagaimana Ibrahim AS juga sanggup mengorbankan. Ini sesuatu yang tidak senang dan tidak mudah untuk dilaksanakan walaupun dia sangat lancar dituturkan di bibir para asatizah. Saudara-saudari muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara ibrah lain yang kita dapat lihat bagaimanakah ketaatan Nabi Ibrahim, suatu hasil usaha yang ditinggalkan kepada kita sehingga kekal pada hari ini, ialah Nabi Ibrahim membina Kaabah. Pembinaan Kaabah yang menjadi salah satu tempat yang dihormati, yang dimuliakan. Dan di sinilah dijadikan pusat ibadat dalam ibadah haji. Tempat orang bertawaf. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah Ta'ala merakamkan peristiwa ini. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama dengan Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas tapak Baitullah, Kaabah. Sambil kedua-duanya berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Terimalah amal kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimain. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ini orang-orang Islam yang berserah diri. Islam ini maksudnya berserah diri kepadamu. Dan jadikanlah, tidak cukup dengan itu, zuriat keturunan kami. Zuriat keturunan kami. Umat Islam juga yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat. Wa arina manasikana wa tub 'alaina. Tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadah kami yang betul. Ibadah yang sahih, ibadah yang soleh. Wa tub 'alaina, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Jadi mereka berdoa agar tempat itu diterima sebagai tempat ibadat. Amal mereka diterima sebagai amal soleh. Ini mengajar kepada kita kepentingan kita menjaga tempat ibadat dan menjaga kesucian tempat-tempat tersebut dalam amalan keagamaan. Jangan dicampur adukkan dengan perkara-perkara yang salah, yang menyeleweng dalam agama. Jangan kita bersandarkan kepada perkara-perkara ini. Oh, kalau dia buat dalam masjid, maka bolehlah. Jangan kita merosakkan, mencemarkan kesucian masjid ini dengan perkara-perkara yang dilarang. Muslimin, muslimat, sidang penonton yang dikasihi sekalian, ada lagi contoh lain, perkara lain yang terdapat dalam ibadah haji ini. Salah satunya ialah kita pernah melihat bagaimana
ibadah melontar jamrah. Melontar jamrah ini di Mekah ataupun di Mina itu ada 3 tiang. Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Dan melontar jamrah ini, kita melontar tiang-tiang itu sebagai simbolik melambangkan tindakan kita melaksanakan perintah Allah. Apa hikmahnya? Kita tidak tahu. Tapi kita hanya melaksanakan semata-mata kerana itulah yang ditunjukkan oleh Nabi. Dan dikatakan sejarah ini, sejarah Nabi Ibrahim melambangkan Nabi Ibrahim melontar syaitan yang cuba menggoda baginda agar tidak melaksanakan perintah Allah. Dan tindakan melontar jamrah ini kepada kita menggambarkan penolakan kita terhadap godaan dan pujukan syaitan supaya mengikut dia. Dan sebaliknya, kita mengikut jejak langkah Nabi Ibrahim yang menunjukkan keteguhan dan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah cerita yang berlaku di situ. Dikatakan Nabi Ibrahim telah dihasut oleh syaitan supaya tidak menyembelih anak-anaknya, dan Nabi Ibrahim telah melontar syaitan itu. Jadi di sini bagi kita, melontar itu maknanya kita membuang segala keinginan yang buruk, kita buang, kita campak jauh-jauh segala pujukan, segala hasutan, dan kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan syaitan. Itulah simbolik dan ibrah daripada kita melontar itu. Tapi jangan pula dalam aktiviti kita melontar itu, kita berlebih-lebihan. Kita mubalarah. Sepatutnya ada 7 biji batu saja. Tapi kita lebih lagi ambil batu besar-besar pula, baling. Terpelanting kena kepala orang, luka dan berdarah. Itu tidak. Bukan itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ada juga orang yang tak puas hati dengan batu, dia ambil lagi selipar dia, baling dengan selipar. Kasut dia, baling dengan kasut dia. Itu juga tidak disuruh. Jangan kita terlebih dalam beragama, dalam beribadat ini, kita mengikut apa yang ditunjuk. Jangan kita mereka apa yang tidak ada. Mereka-reka apa yang tidak ada. Sidang penonton, saudara-saudari, muslimin muslimat, ayah ibu yang dikasihi sekalian. Selain itu, ada ibadah yang menuntut kita kekuatan fizikal dan mental. Iaitu ibadah sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i ini adalah satu ibadah seperti kita berlari, jogging, berlari antara Bukit Safa dan Marwah. Dan dia juga berkait dan mengandungi ibrah dari kehidupan Nabi Ibrahim AS. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, menggambarkan bagaimana ketika Nabi Ibrahim AS meninggalkan isterinya, Siti Hajar, dan baby ketika itu bernama Nabi Ismail, di mana ditinggalkan? Di lembah tandus Mekah. Sebagai apa? Ujian keimanan. Bayangkan ditinggalkan di tempat yang tidak ada apa. Kata Nabi Ibrahim, dalam Quran merakamkan peristiwa itu, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dalam surah Ibrahim. Ketika ditinggalkan itu di tempat yang tandus, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada buah-buahan, tapi Allah Ta'ala mengurniakan hasil keberkatan mustajab doa Nabi Ibrahim. Dia anugerahkan dengan buah-buahan, dan hati manusia sentiasa ingin ke Mekah. Bermula selepas itu, datanglah manusia berbondong-bondong datang ke Mekah. Dalam peristiwa sa'i, ketika Siti Hajar bersama bayinya Nabi Ismail berduaan di situ, kehabisan bekalan makanan,
kehabisan air, anaknya menangis. Maka Siti Hajar berlari-lari di antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air. Dan Allah kemudiannya membangkitkan, menerbitkan mata air Zam-Zam yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi ibadah sa'i ini sebenarnya dia mengingatkan kita, umat Islam, tentang kegigihan dan ketabahan Siti Hajar. Bermaksud kita jangan menyerah kalah. Kita tidak boleh cepat putus asa. Kita mesti terus berjuang. Bayangkan 2 orang, tidak ada orang lain. Di padang pasir yang tandus. Bagaimana nak dapatkan air? Telaganya tiada. Orangnya tiada untuk diminta tolong. Tetapi Siti Hajar tetap juga berlari mencari. Sehingga Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah sampai 7 kali. Kalau kita sa'i sekarang ni lah. Apa yang dia buat oleh Siti Hajar kita tidak tahu berapa. Jadi selain itu, ini juga menunjukkan bahawa Allah Ta'ala akan mengkabulkan, akan mendengar. Allah Ta'ala mendengar, menerima, memberi apabila kita bersungguh-sungguh berusaha, bersungguh-sungguh meminta. Allah Ta'ala sangat pemurah. Memberi kita apa yang kita minta. Memberi rezeki. Tapi selain itu sebenarnya ada juga cerita di sebalik ayat sebabun nuzul kepada ayat Inna Safa wal Marwah ini. Tapi dia tidak berkait dengan ibrah secara langsung. Tetapi untuk kita menggali lagi pengajaran-pengajaran ibrah-ibrah yang mungkin kita tidak tahu sekarang, mungkin lepas ini kita akan mengetahuinya. Dan banyak lagi dalil-dalil dalam Al-Quran yang lain menceritakan tentang perkara hikmah daripada haji. Selain dalil daripada Al-Quran, ada juga banyak hadis yang menekankan tentang ihsan, keistimewaan, kecemerlangan dari kehidupan Nabi Ibrahim AS. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ibrahim adalah saudaraku yang termasuk dalam golonganku. Bermaksud di sini, Nabi Ibrahim itu adalah nenda kepada Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail. Dan ini menunjukkan bahawa hubungan di antara Nabi ini, mereka adalah satu akidah. Musliman, hanifan musliman. Hubungan rohani antara Nabi Ibrahim dan juga Nabi umat Islam. Dan Nabi Ibrahim ini menjadi rebutan kepada umat di dunia ini. Agama Yahudi mendakwa Nabi Ibrahim sebagai Nabi mereka. Agama Kristian juga mendakwa ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Perebutan. Dan dalam kisah orang terdahulu juga, Nabi Ibrahim boleh kita jadikan baginda sebagai teladan. Sebab dituntut dalam Al-Quran. Laqad kana fi, kalau dalam ayat Quran, surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu pada diri Rasulullah itu adalah contoh terbaik. Begitu juga untuk kamu pada diri Ibrahim itu ada contoh yang terbaik. Contoh apa? Contoh ketaatan, contoh bukti pengorbanan. Baginda menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada perintah Allah dan iman yang teguh walaupun terpaksa menghadapi ujian yang berat. Pendek kata, ibadah haji ini dia terletak kepada kesetiaan, terletak kepada ketabahan, dia terletak kepada pengorbanan, dia terletak kepada keteguhan iman yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Dan ibadah haji ini mengingatkan kita untuk mengikuti teladan. Teladan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, jangan kita meminggirkan nabi-nabi ini. Kerana Nabi Ibrahim adalah salah seorang daripada Nabi Ulul Azmi. Dan untuk kita juga meningkatkan semangat untuk beribadat. Meningkatkan ketakwaan dalam ibadat. Dan meningkatkan persediaan dalam menghadapi ujian
dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala serta dengan keimanan yang teguh. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang diucapkan tadi, Nabi Ibrahim ini adalah salah seorang nabi yang paling penting yang dapat kita ambil hikmah daripada ibrah daripada ibadah haji ini. Kerana baginda salah seorang daripada nabi ulul azmi. Dan dia meninggalkan banyak cerita berkenaan dengan ibadah haji. Ibadah haji yang kita lakukan hari ini, rukun Islam yang kelima yang wajib kita tunaikan bagi setiap orang Islam yang mampu. Kan? Yang mampu dalam kurungan, yang mampu. Yang istita'ah. Istita'ah dari sudut fizikal, gagah, sehat. Kan? Dan istita'ah dari sudut material. Segi kewangan. Dan juga ada azad warrahilah. Ada kenderaan. Ada akses untuk ke Mekah. Kalau negaranya ditutup, ada roadblock macam Palestin, disekat, tak boleh, maka dia dari segi istita'ahnya dia terkecuali daripada melaksanakan ibadah haji. Sebab dia ada sekatan. Jadi bagi orang yang mampu dari segi fizikalnya sihat, kewangannya kukuh, kenderaan ke sana ada, maka dia wajib berusaha untuk mengerjakan haji. Jangan melambat-lambat. Kerana semakin lambat, semakin susah. Semakin tua, semakin susah. Semakin lemah. Baik, selain itu, Nabi Ibrahim AS dikenali sebagai bapa anbiya. Bapa manusia. Dan simbol kesucian dalam Islam. Baginda dikenali sebagai bapa orang Arab. Sebab apa? Keturunan Nabi Ismail AS. Dalam konteks ibadah, Nabi Ibrahim AS mempunyai peranan yang cukup besar. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini doa Nabi Ibrahim ketika dia berhujjah dengan kaumnya, dan dia kata, aku wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda. Aku menghadapkan wajahku ke arah Allah Subhanahu Wa Taala, kepada yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku berserah diri kepadanya dan aku tidak pernah bersyirik pada Allah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menerangkan beberapa peristiwa yang berlaku di antara kerjasama anak dan ayah. Kita ulangi semula bagaimanakah pembinaan Kaabah yang berlaku. Bagaimanakah seorang Nabi dibantu oleh seorang Nabi. Bermaksud kita mesti beramal bersama-sama. Seorang anak dibantu oleh seorang ayah. Ataupun seorang ayah membantu anak. Ataupun seorang anak membantu ayah dalam berjuang, dalam beribadat. Jangan kita tinggalkan anak kita. Kita bagus bangun pagi, pergi masjid, solat subuh berjemaah. Tetapi anak-anak kita di rumah, kita tinggalkan mereka. Mereka solat bersendirian. Alhamdulillah. Lebih baik pada tidak solat langsung. Kitanya baik, tapi anak-anak kita tidak mendapat tarbiyah. Tidak seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya dalam pembinaan Kaabah. Sebab itulah dalam sejarah juga Nabi SAW pernah menyebut dalam mengajak anak dan menantunya. Ketika Rasulullah keluar untuk pergi solat, Rasulullah akan ketuk pintu-pintu hujrah isteri-isteri baginda dan juga anak menantu baginda. Dan satu hari Rasulullah mengetuk rumah Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali pun ada satu peristiwa lah yang berlaku. Maksudnya dari segi kebapaan, pendidikan kebapaan, mengetuk walaupun pintu anaknya sudah kahwin. Dan Sayyidina Ali menjawab, anaknya menjawab. Lalu Rasulullah kata, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Begitulah manusia ni memang suka menjawab. Suka berjidal, suka berdebat, berbahas.
Tapi itu adalah contoh sehingga Allah Ta'ala kata, kita dalam menyeru anak, menyeru keluarga kita untuk beribadah, kita kena bersabar. Disebut dalam surah surah Taha, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Kamu suruhlah anak isteri kamu, keluarga kamu bersolat dan kamu sabarlah. Wastabir, kamu buat sabar, kamu kumpulkan kesabaran. Bukan bersabarlah, kamu berusaha untuk bersabar. Kadang-kadang macam-macam dia anak-anak kita ni boleh mempermainkan kita. Dia mungkin dia kata dia dah solat kan, dalam bilik bersendirian, tak ada orang tahu, ataupun solat tak cukup rakaat, mana kita tahu. Kan. Jadi kita sentiasa bertanya, menyuruh, mengajak. Sebab itulah Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dalam pendidikan solat anak-anak, muru auladakum bis salah wa hum abna 7 sinin. Suruhlah anak-anak kamu bersolat ketika umur mereka 7 tahun. Wadribuhum fi 'ashr. Dan kalau tahun tak solat juga, maka kamu kena pukul. Wa farriquhum fil madaji', dan pisahkan di tempat tidur. Bermaksud pendidikan anak ini mestilah bermula daripada awal dan kita kena sentiasa memantau dan kena sentiasa bersabar. Dan inilah contoh yang kita dapat lihat bagaimanakah pentarbiahan seorang ibu kepada anak, Siti Hajar kepada anaknya Ismail, walaupun tanpa suami di sisi. Boleh, walaupun suami tidak di sisi, setiap mendapat bimbingan secara langsung, baginda Siti Hajar mampu untuk mendidik anak ini. Melahirkan seorang Nabi. Melahirkan seorang Nabi. Baik. Kembali kepada hadis Nabi berkenaan dengan ibrah daripada ibadah haji. Nabi SAW pernah bersabda, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kama waladathu Barang siapa yang berhaji, tidak berkata yang lucah dan tidak melakukan perkara yang buruk, dia akan kembali daripada haji seperti ibunya baru melahirkannya. Bersih daripada dosa. Kayaumin waladathu Raja'an kayaumin waladathu Hadis ini menunjukkan bahawa ibadah haji yang dilakukan dengan niat ikhlas kerana Allah semata-mata, tanpa ada dosa, tanpa ada perbalahan, akan mendapat keampunan dan penyucian jiwa, serta dia akan memulakan hidup baru dengan buku baru, diampuni dosa-dosanya. Baik, jadi kita telah pun melihat di sini bahawa pengalaman dan pengajaran besar hebat kisah Nabi Ibrahim ini, dia berfungsi kepada kita untuk kita jadikan contoh peringatan tentang kepentingan, ketaatan dan kesetiaan. Dan selain itu, dia menggambarkan sikap merendah diri. Dan merendah diri ini mesti ada pada setiap Muslim. Tawaduk dalam melakukan sesuatu ibadah suci. Solat, kita tawaduk. Kita laksanakan dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Haji, walaupun kita kaya, walaupun kita berkuasa, walaupun kita ada title yang banyak, tapi bila kita masuk dalam ibadah haji, kita tinggalkan semua gelaran kita. Semua pangkat kedudukan kita. Kita hanya memakai 2 helai kain yang berwarna putih. Kain ihram. Untuk menunjukkan kesaksamaan, kebersamaan. Selain itu, dalam konteks ibadah haji ini, apabila kita cuba menggali hikmah, pengajaran dan juga pendidikan yang boleh kita ambil dan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, kita dapat melihat aspek-aspek kesabaran dalam kita melaksanakan ibadah haji. Kalau kita tidak sabar dalam melaksanakan ibadah haji,
macam-macam kita akan tengok kelompongan dalam pelaksanaannya. Melihat orang bergaduh, orang bertengkar, orang berbalah, tolak menolak, walaupun ingin mencium Hajar Aswad sebagai contoh. Bertolak-tolak, berebut-rebut, kan? Memerlukan kesabaran dan melihat kepada keutamaan dan menzahirkan kepentingan persaudaraan sesama Islam. Tempat yang tidak membezakan di antara warna, bahasa, bangsa. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Ta'ala menciptakan kita ni perbezaan jantina, perbezaan bangsa, perbezaan bahasa. Tujuannya apa? Untuk kita berkenalan. Berkenal-kenal. Lita'arafu. Bukan untuk kita berseteru. Litaharabu. Untuk berperang, bergaduh. Bukan. Jadi di mana kita akan melihat? Kalau kita berada di negara kita, kita hanya melihat sama sahaja. Satu bahasa, satu bangsa. Pun kita boleh berselisihan. Dan kita tengok bagaimana Allah Ta'ala menyatukan. Dengan satu akidah, dengan satu qiblah, dengan satu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami menghadap seruannya Allah. Satu talbiyah. Dengan satu syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesemua. Jadi, kalau kita melihat kepada peristiwa ini, kita mesti mengambil satu pengajaran. Hikmah. Dan kalau kita membongkar kisah salafus soleh, ia boleh memberikan kita kefahaman yang lebih lanjut tentang ibadah haji. Banyak kisah-kisah haji yang kita dapat lihat yang menuntut kesabaran. Ibadah haji ni, seperti mana kita sebut tadi, ia menuntut kesabaran kerana ada banyak cabaran fizikal dan emosi. Kita terpaksa berjalan di tengah panas. Kalau musim sekarang, musim darajah hararah. Temperaturenya terlalu tinggi. Mungkin 40 lebih. Panas. Kemudian berhimpit-himpit. Berdesak-desak dalam melakukan ibadah. Dan dia memerlukan ketahanan fizikal. Jadi kita kena sihat. Kita kena fit. Dan walaupun begitu, kalau kita kuat, kita kena bersabar walaupun kita kuat. Kita mampu untuk bertindak, tapi kita bersabar. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala suka orang yang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai ya ayyuhalladzina amanu, ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan solat dan sabar. Kerana Allah Ta'ala suka kepada orang yang bersabar. Salah satu contoh kisah salaf berkaitan dengan sabar dalam ibadah haji ini ialah Rasulullah SAW mengajar para sahabatnya bersabar dalam perjalanan haji. Walaupun dalam kepayahan dan kepenatan. Ada yang menongkang, ada yang tapi bersabar dalam perjalanan haji. Bayangkan zaman dahulu tidak ada teknologi yang canggih pada hari ini. Kereta api laju, bas yang laju, jalan highway yang luas dan pantas pergerakan dan perjalanannya. Hari ini mungkin kita tidak dapat membayangkan bagaimanakah keperitan dan kepenatan yang dialami oleh generasi terdahulu. Terutama dalam mengerjakan haji. Yang datang jauh. Yang datang daripada Asia Tenggara. Daripada Malaysia, Indonesia sebagainya. Terpaksa menaiki kapal. Berbulan-bulan lamanya. Di dalam laut. Tetapi memenuhi keperluan itu. Mengajar bersabar. Mengajar berkorban. Selain itu juga, ibadah haji ini menzahirkan ketaatan kepada Allah SWT. Haji ini merupakan bentuk ketaatan yang luas kepada Allah SWT. Melaksanakan setiap rukun, sunnah haji. Sunnah.
ataupun amalan-amalan sunat, dia berbentuk pengabdian dan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala kata, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Apa-apa yang kamu lakukan berupa kebaikan, Allah Taala mengetahuinya. Kamu membantu, kamu menolong, kamu memudahkan, kamu meringankan kebaikan yang kamu berikan kepada orang lain, Allah Taala mengetahuinya. Ya'lamuhu Allah. Allah Taala tahu siapa yang benar, siapa yang tak benar. Siapa yang jujur, siapa yang khianat. Allah Taala tahu. Tak perlu kita menonjol-nonjol. Terutama dalam ibadah haji. Tak perlu kita kata, awak berapa kali kucuk Hajar Aswad? Masing-masing belum tu. Awak berapa kali buat umrah, sunat? Masing-masing memberikan angka yang berbeza-beza. Jadi, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa yang kamu lakukan itu, Allah Ta'ala mengetahuinya. Dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW juga memberikan arahan terperinci berkenaan dengan tata cara, kaifiat ibadah haji agar umat Islam dapat mencontohinya. Ibadah haji ada berapa rukun? 5. Ya, betul. Yang pertama, niat dan memakai ihram di miqat. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Ibadat haji ini dia juga menuntut ketakwaan kita. Menuntut ketakwaan. Kalau orang pergi ke Mekah, dia tidak buat haji, orang tak tahu. Atau dia buat haji tak sempurna, orang tak tahu. Bila dia balik, orang tetap dia panggil dia Tuan Haji. Walaupun mungkin dia tawaf, ataupun dia tak cukup bilangan pusingan. Dia tawaf, sepatutnya 7 kali, dia tawaf 6 kali. Tengok kawan dia. Mula sekali sebab penat, orang ramai, bersesak-sesak, dia tawaf 6 kali. Kemudian, dia pergi sa'i. Kalau tak cukup 7 kali, dia tak sah tawafnya. Sebab itulah Allah Ta'ala menuntut kita dalam melaksanakan ibadah haji juga. Wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Adalah kamu bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala sangat cepat balasannya. Wattaqun ya ulil albab. Adalah kamu bertakwa kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Kata Allah. Dalam mengerjakan ibadah haji. Sebab kita mungkin boleh menipu orang lain, tapi kita tidak boleh menipu Allah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Jadi ibadah haji juga menuntut ketakwaan kita. Kalau kita tercabut, kalau kita mencabut rambut kita, orang tak tahu. Kalau kita melanggar pantang larang ihram, orang tak tahu, tapi Allah tahu. Jadi Allah Taala berfirman, "Wattaqun ya ulil albab." Adalah kamu jujur kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Begitu juga ibadah haji ini kita dapat melihat sejauh manakah persaudaraan Islam. Ikhwanul muslimin, persaudaraan umat Islam tanpa ada beza warna, bangsa, bahasa. Kita tahu ibadah haji ini adalah detik bersejarah, tempat berkumpul jutaan umat Islam dari pelbagai negara, dari pelbagai latar belakang yang berbeza. Jadi ibrah daripada haji ini ialah dari aspek persaudaraan dalam ibadah haji. Kepentingan menjaga dan mengeratkan ikatan kebersamaan umat Islam. Berada dalam satu saf salat. Tak kisah ia ni Melayu, Cina, India, Afrika, orang putih. Tak. Berada dalam satu saf yang kukuh. Menghadap kiblat. Yang tidak membezakan di antara Bilalul Habashi, Salmanul Farisi, dan Al-Maki Al-Madani. Macam-macam lagi lah. Al-Malizi Al-Indonesi, Al-Thailandi Al-Filipini. Tidak ada beza. Mereka datang dengan satu tauhid, satu akidah, satu lambang kebersamaan dan kekuatan umat Islam.
Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah, fa'aslihu baina akhawaikum. Damaikanlah di antara kamu, saudara yang bertelagah, yang bertelingkah. Dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu wa la'allakum turhamun. Wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga dalil daripada Al-Quran mengenai persaudaraan, seperti mana ayat yang kita baca tadi. Allah Ta'ala menggariskan persaudaraan dalam Islam, innamal mu'minuna ikhwatun. Ada satu kisah salafus salih yang mencerminkan persaudaraan dalam ibadah haji ini. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang khalifah, sahabat mulia, dia memegang tangan seorang hamba ketika menjelajah Mina, untuk menunjukkan kebersamaan di antara mereka. Tidak ada perbezaan. Sebenarnya kalau kita tidak ada perbezaan, insya-Allah masalah yang berlaku dalam masyarakat Islam di seluruh dunia ini boleh selesai. Di Mina kita diperintahkan untuk bermabit 3 malam. Di sana pertemuan antara pemimpin negara umat Islam bersama saudagar-saudagar, bisnesmen daripada orang kaya dalam seluruh umat Islam. Orang miskin. Semua berkumpul di situ. Kalau dibincangkan dalam satu multaqa, satu persidangan besar-besaran di Mina ini, sebenarnya untuk menyelesaikan masalah umat Islam, kalau jujur, kalau benar perbincangan itu, sebenarnya boleh menyelesaikan. Bukan merumitkan. Bukan mengusutkan persaudaraan, hubungan di antara umat Islam. Bahkan dapat dirungkaikan segala yang kekusutan yang berlaku dan dirangkaikan semula ikatan-ikatan yang mungkin agak renggang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Selain itu juga pengorbanan dalam ibadah haji ini dia melibatkan pengorbanan material, pengorbanan masa, pengorbanan keselesaan peribadi. Kalau kita nak selesa, kita duduk rumah kita. Kan? Duduk rumah kita selesa, semua ada. Tapi mengapa kita diperintahkan wa'adzin fin nas bil hajj? Kamu suruhlah, panggillah manusia ini datang ke Mekah mengerjakan haji. Jemaah meninggalkan rumah tangga, meninggalkan keluarga mereka untuk sampai ke tanah suci dan untuk melaksanakan ibadah haji. Ini satu pengorbanan. Meninggalkan anak, meninggalkan pasangan, meninggalkan kehidupan sementara. Bisnes, kedai semua tinggalkan. Anak-anak tinggal, walaupun kecil ditinggalkan juga. Ini sebenarnya untuk mengajar nilai-nilai kawalan diri. Kadang-kadang bukan semua benda kita rasa itu hak milik kita. Satu masa kita akan meninggalkannya secara suka ataupun secara terpaksa. Kita akan pergi satu perjalanan yang lebih jauh. Perjalanan ke akhirat. Yang kita akan tinggalkan pasangan kita, tinggalkan anak isteri kita, meninggalkan segala kemewahan dan kehidupan kita sebelum ini kepada orang lain. Dan kita akan pergi ke satu destinasi yang kekal abadi. Ini menuntut pengorbanan dan mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil Al-Quran dari segi pengorbanan juga kita diminta untuk mengorbankan harta kita. Dengan apa? Kita berkorban menyembelih binatang pada hari-hari tertentu, hari raya dan hari tasyrik. Dan kisah Nabi Ibrahim AS dan kisah Nabi Ismail AS berkorban di Mina ni adalah salah satu contoh kisah salafus salih yang dikaitkan ketika korban. Dikaitkan dengan korban ketika kita mengerjakan haji. Kita memberi makan kepada orang susah. Kita berkorban ini untuk memberi makan. Dan kita pun boleh kita mengambil sedikit bahagian kita untuk kita rasai. Selain itu, muslimin dan muslimat sidang penonton yang dikasihi sekalian, ibadah haji ini mengajar kita tentang erti kita bertawakal kepada Allah. Bertawakal, bukan bertawakul, bertawakal kepada Allah. Tawakal ini, tawakal sepenuhnya bahawa segala urusan di tangan Allah.
Tetapi setelah kita berusaha, setelah kita ba'da tahiyatil asbab, lepas kita menyediakan semua sebab-sebab, barulah kita menyerahkan kepada Tuhan. Bukan kita tak buat apa-apa, kita tiba-tiba, saya tawakal je lah. Qat'ul asbab ba'da tahiyatil asbab. Kita berhenti mengharap pada orang lain setelah kita berusaha menyiapkan semua keperluan-keperluan dan kita serahkan kepada Allah. Itu maksud tawakal. Ada sebuah hadis, ada seorang sahabat datang jumpa Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, saya tinggalkan unta saya kat luar. Saya tak ikat. Saya tawakal pada Allah. Rasulullah kata, bukan begitu. Kamu aqilha, summa tawakal. Kamu ikat unta kamu dulu, baru kamu tawakal. Kamu usaha dulu, baru kamu tawakal. Jangan kamu tak ada usaha, tiba-tiba kamu nak tawakal. Tak boleh. Bukan itu. Itu luar kefahaman yang sebenar. Out of understanding. Jadi para jemaah haji, dia perlu menghadapi cabaran dan kesukaran. Dan mereka perlu bergantung kepada Allah dalam setiap langkah. Dalil dalam Al-Quran mengenai amanah haji ini, Allah Ta'ala berfirman, untuk watahhir baiti lit-taifin wal-akifin wal-ruka'is sujud. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan dan membina semula Kaabah. Dan kisah-kisah tentang amanah Ibrahim dan amanah para sahabat dalam mengerjakan ibadah haji ini juga merupakan memberikan kita contoh tentang kepentingan tawakal pada Allah. Dan segala ibrah, segala pengejaran dalam ibadah haji ini yang kita sebut sebelum-sebelum ni, dia memberikan kepada kita mudah-mudahan kefahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai agama yang harus kita terapkan dalam kehidupan keseharian. Penting untuk kita merenung semula, mengkoreksi. Bagi orang pernah pergi buat haji, sejauh manakah kesan haji itu kepada dirinya bila dia pulang ke tanah air. Hanya untuk menerapkan pendidikan untuk merangsang pertumbuhan rohani dan merangsang peningkatan diri. Bukan semata-mata merangsang pertumbuhan ekonomi, yang seperti mana yang disebut sekarang ni. Tapi yang lebih penting, pertumbuhan rohani tidak dikesampingkan. Merangsang peningkatan diri, penyucian diri. Okay. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita mencari ibrah daripada haji ini, kita dapat lihat kadang-kadang kita perlu berani dalam beribadat kepada Allah SWT. Berani itu bukan bermakna kita mereka-reka, berani mereka-reka, tak. Tengok, Nabi Ibrahim dia menunjukkan keberanian yang tinggi dalam beribadat kepada Allah SWT. Walaupun menghadapi cabaran, walaupun menghadapi ujian yang getir. Berani untuk melaksanakan perintah Allah walaupun terpaksa meninggalkan keluarga, termasuk anak isteri, di padang pasir yang tandus. Kata, sayangkan isteri, tinggalkan. Sayangkan anak, tangan-tangankan. Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala perintahkan meninggalkan anak dan isteri di padang pasir yang tandus di lembah Mekah. Dan Nabi Ibrahim tunduk sepenuhnya. Dan Nabi Ibrahim tak tahu apa akan berlaku lepas tu. Nabi Ibrahim tak tahu. Nabi Ibrahim hanya melaksanakan perintah Allah tanpa ragu, tanpa bantah. Ini menunjukkan satu kesetiaan yang luar biasa. Luar biasa kecintaannya, kesetiaannya kepada Allah SWT. Selain itu, kisah Nabi Ibrahim berpegang dengan prinsip tauhid, percaya kepada Allah yang Esa. Dia menentang semua penyembahan berhala. Tiba-tiba orang datang kemudian buat berhala pula di Mekah. Sedangkan dia yang meruntuhkan berhala di rumahnya, yang ada di zamannya bersama dengan masyarakatnya. Tiba-tiba orang datang kemudian menyeru menyembah berhala dan menyandarkannya kepada Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dan Al-Quran Nabi Ibrahim pernah berdebat, berdialog dengan ayahandanya yang menyembah berhala. Dan berhala-berhala itu tidak memberi manfaat pun kepada, dan tak memberi mudarat pun. Bukan sekadar manfaat, tak beri mudarat pun. Nabi Ibrahim berdakwah dengan cara yang baik. Ya abati, inni ara, ya abati, dan surah Maryam, kan? Saya pun tak datang. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Saya tak ingat sekejap, saya dengar. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim berdebat ataupun berdialog dengan ayahandanya untuk membawa ayahandanya ke jalan yang benar. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa ayahanda menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, yang tidak dapat menolong sedikit pun? Nabi Ibrahim dia tidak menyembah berhala. Bahkan dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim pernah memohon kepada Allah supaya diberikan contoh bagaimana menghidupkan, Allah Ta'ala menghidupkan, untuk menambahkan keyakinan kepada ini. Bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan binatang yang mati, makhluk yang mati. Qala liyatma'inna qalbi, supaya aku lebih yakin, lebih tenang. Dan bagaimana Nabi Ibrahim berdialog, berdebat dengan Namrud, raja di zamannya. Apa katanya? Nabi Ibrahim kata, apa ni? Kata, Rabbi yuhyi wa yumit. Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhanku dapat menghidup dan memati. Kata Namrud, raja yang zalim, ana uhyi wa umit. Aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Lalu Nabi Ibrahim kata, qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Kalau begitu tuanku, Allah Taala sekarang ini sedang mengangkat, menerbitkan matahari dari timur. Dan tuanku boleh tak keluarkan matahari pada barat? Fa'ti biha minal masyriq. Begitulah. Qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuanku cubalah datangkan daripada barat. Fa buhita alladhi kafar. Tapi orang yang zalim, orang yang, maka terdiamlah, terduduklah orang yang kafir itu, raja yang kafir itu. Jadi Nabi Ibrahim dia mengajak kepada tauhid, kesucian tauhid, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan kepada kita bahawa kepentingan memahami tauhid, konsep tauhid, dan tidak terjebak dengan penyembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi Ibrahim berdialog dengan raja, berdialog dengan ayah, berdialog dengan masyarakat ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selain itu kita dapat lihat juga ketabahan Nabi Ibrahim dan anaknya ketika membina Kaabah, melaksanakan perintah Allah. Mereka bekerja keras dan menjalankan tugas dengan ikhlas, kan? Sehingga hari ini binaan itu kekal sampai sekarang. Walaupun beberapa kalilah ada berlaku runtuh dan sebagainya. Tetapi di atas keikhlasan itu, yang kekal itu kerana keikhlasan mereka. Allah Ta'ala perintahkan kepada Ibrahim membina Kaabah, tempat ibadat. Hari ini sampai sekarang kekal. Berapa banyak tempat ibadat yang lain yang dibina ataupun amal-amal yang dibuat yang tidak ikhlas, hilang hari ini. Tidak meninggalkan tanda. Hari ini bukti bahawa penerimaan Allah kepada usaha dua beranak ini, Ismail dan Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala menerimanya dan kekal sehinggalah pada hari ini. Kita dapat lihat dalam kisah yang kita baca dalam literature tentang salafus salih, generasi umat Islam yang terbaik terdahulu. Mereka mengambil inspirasi daripada kehidupan Nabi Ibrahim. Mereka menggunakannya sebagai teladan dalam menjalani kehidupan mereka. Kisah Nabi Ibrahim ini sering dijadikan sebagai contoh teladan untuk menghadapi cabaran, dugaan, terutamanya contoh
ketaatan kepada Allah, contoh untuk menegakkan kebenaran. Inna Ibrahim kana ummatan wahidatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Selain itu juga kita tengok ibrah daripada kisah haji ni, sebab kisah saya sebut kisah haji ni, nama Ibrahim berkali-kali ni sebab Nabi Ibrahim ni ada haji bermula pada zamannya dan dia mempunyai local standard untuk kita memperkatakan. Mungkin banyak lagi contoh-contoh lain, tapi saya fokus kepada Nabi Ibrahim ni sebab banyak Nabi Ibrahim adalah ummah, satu contoh, satu ikon dalam pelbagai bidang. Bidang mengalami ujian dalam hidup, termasuk ujian menyembelih anak, meninggalkan anak yang masih kecil. Meskipun ujian ini semuanya berat. Ujian untuk memisahkan anak daripada apa? Calon yang tidak sesuai, calon isteri yang tidak sesuai. Ujian untuk melihat anaknya ini menjadi seorang insan nabi yang dapat mewariskan sehingga dapat melahirkan nabi. Ini menunjukkan kesabaran dan ketaatan luar biasa Nabi Ibrahim. Dan Allah Ta'ala menceritakan peristiwa ini dalam berbagai ayat. Sehingga Allah Ta'ala menggantikan dan menaikkan nama Ibrahim. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Sehingga Nabi Ibrahim disebut-sebut sampai hari ini. Sehingga dalam selawat pun dinyatakan nama Nabi Ibrahim. Dinyatakan nama Nabi Ibrahim. Lepas tahiyat, kita akan baca dalam tahiyat. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala mengangkat nama Nabi Ibrahim di atas kejujuran, di atas kesetiaan, di atas pengorbanan yang diterima. Inilah kisah ibrah tentang kesabaran, tentang ketaatan, tentang kepercayaan, tentang keyakinan pada Allah SWT dalam menghadapi ujian hidup. Selain itu kita tengok ada hadis yang menggambarkan keutamaan Nabi Ibrahim. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, aku adalah yang paling dekat hubunganku dengan Nabi Ibrahim. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan nendanya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim berpesan supaya disampaikan salam kepada umatnya. Dan hadis-hadis seperti ini harus di-highlight. Pentingnya Nabi Ibrahim dalam agama Islam. Dan untuk memperkuatkan nilai-nilai yang kita dapat petik, pendidikan yang kita dapat ambil daripada kehidupannya. Dan semoga penjelasan ini boleh memberikan kita kefahaman, peningkatan tentang ibrah daripada ibadah haji, serta menginspirasi kita semua untuk meneladani kebaikan yang ada dalam kehidupan Nabi Ibrahim AS. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita telah bersiaran hampir sejam dan saya membuka ruang untuk kalau ada sesi soal tanya jawab. Soal jawab atau tanya jawab. Kalau saya dapat jawab, saya jawab. Saya tak dapat jawab, insya-Allah para asatizah lain akan jawab. Kalau ada daripada penonton-penonton sekalian, tidak ada soalan dari FB pun tak ada, daripada YouTube pun tak ada. Okey. Jadi kalau saya juga ingin berkongsi untuk mengisi, setakat ni tidak ada soalan lagi. Okey, baik. Terima kasih kepada semua yang menonton secara live ataupun yang menonton secara rakaman. Yang menonton, alhamdulillah. Jadi inilah, kita berbaki beberapa hari lagi. Hari ini 29 Zulqa'dah, dan kita berbaki
10 hari lagi untuk kita berada pada hari ataupun siang hari yang utama. Yang di mana kita disunatkan untuk memperbanyakkan amal pada 10 awal Zulhijjah. Dan kita bagi orang yang berniat untuk berkorban, maka kita disunatkan untuk menjaga tidak memotong rambut dan juga kuku. Jadi kita kena bersiap sedia daripada sekarang. Sunat untuk kita mempersiapkan diri. Dan kita menunaikan menjalani kehidupan seperti biasa, dan kita memperbanyakkan takbir, tahmid, tahlil pada 9 awal Zulhijjah. Dan kita disunatkan untuk memperbanyakkan berpuasa terutama pada 9 Zulhijjah. Bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, dia disunatkan untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah. Kenapa? Kerana ada ganjaran yang sangat besar. Dapat mengampunkan dosa kita tahun yang dahulu dan setahun yang akan datang. Ada banyak kelebihan 10 awal Zulhijjah kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW. Antaranya galakan untuk kita melebihkan ibadat 10 hari pertama Zulhijjah ini, waktu yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita melebihkan ibadat. Termasuklah solat lebih sikit. Baca Quran, berzikir, berpuasa. Ambillah beberapa hari yang kita mampu, kita melaksanakan amal soleh yang lain. Kenapa? Kerana keutamaan ibadat pada zaman ini diberi nilai yang tinggi. Pada masa ini, pada waktu saat ini, 10 awal Zulhijjah ini sangat penting. Dan waktu afdalnya ialah pada siang hari. Kerana di antara hari-hari dalam setahun, hari 10 pertama Zulhijjah ini dianggap sebagai tempoh masa yang paling mulia. Nabi SAW bersabda, yang bermaksud, tidak hari yang lebih afdal di sisi Allah daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Dan amalan yang kita buat itu tidak rugi. Kita akan mendapat pahala yang berganda-ganda, pahala yang besar. Amalan baik yang dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah ini akan mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda, yang ganjaran yang besar. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan kebaikan yang lebih dicintai oleh Allah daripada amalan kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Ini orang tahu. Begitu juga ada fadilat puasa. Puasa pada hari-hari tersebut, terutama pada hari ke-9, dia mempunyai fadilat yang besar. Puasa pada hari Arafah disunatkan bagi orang yang tidak menunaikan haji. Dan puasa pada hari Arafah diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun berikutnya. Dan juga peringatan. Peringatan tentang hari raya korban. 10 Zulhijjah itu adalah termasuk peringatan hari raya korban yang merupakan salah satu daripada 2 hari raya besar umat Islam. Dan kita disunatkan untuk menyembelih, dituntut untuk menyembelih haiwan korban dengan niat ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersedekah yang sangat dianjurkan pada masa itu. Dan kesimpulannya, 10 awal Zulhijjah dia mempunyai kelebihan yang besar dari segi ibadat dan dapat pahala yang berganda. Oleh itu saya mengingatkan diri saya lah dan sidang penonton sekalian untuk memanfaatkan masa ini dengan beramal, dengan berpuasa, dengan berdoa, dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah ta'ala. Baik. InsyaAllah kita boleh tamatkan kuliah pada bila-bila masa jika tiada soalan pada Jumaat. Okey? Kalau tidak ada soalan, kita boleh berhenti setakat ini dulu. InsyaAllah kita akan bertemu dalam siri kuliah yang akan datang. Terima kasih kepada pihak Yayasan Taklim kerana telah menganjurkan satu inisiatif untuk kita memperingatkan bertawasau, berwasiat antara kelebihan, bertawasau bil haqqi, bertawasau bis sabri. Berpesan-pesan dengan kesabaran dan berpesan-pesan dengan kebaikan. InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa yang baik pada Allah SWT, apa yang tak baik itu daripada diri saya sendiri. InsyaAllah bertemu lagi di kuliah yang akan datang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.